Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Baik. Anda Tuan berada di mana sekarang ni? Saya berada di rumah Tuan. Minta maaf lah. Tak apa, jangan minta maaf. Kita semua berada dekat rumah, sama je. Asalkan kita duduk kat rumah tu, kita tengah buat tindakan yang betul tu. Saya risau kalau Tuan kat luar. Kat rumah tak ada masalah. Alright. Jom kita mulakan sesi kita malam ni. Alright, Tuan boleh mulakan kenalkan diri Tuan, bisnes apa, berada dekat mana sekarang, umur berapa, anak berapa, mak ayah sihat ke tidak. So, silakan. Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Arif Aizat Effendi. Okay, saya daripada Farmasi Duyung Gemencih Negeri Sembilan lah. Okay, kepakaran kami adalah membantu pesakit kencing manis. Okay, yang terutamanya yang mempunyai masalah saraf. Okay, yang mempunyai masalah saraf iaitu kebas-kebas atau semut-semut supaya hilang sakit dan juga dapat senyum kembali lah. Okey, ini adalah Farmasi Duyung di Melaka. Okey, Farmasi Duyung kita ada 3 cawangan. Okey, iaitu di Melaka, Melaka, di Duyung Melaka, di Serkam Melaka dan juga di Gemencih Negeri Sembilan. Okey, ini Gemencih Negeri Sembilan lah. Okey, kita ada 3 outlet. Bisnes ni bukan bisnes yang biasa-biasa Tuan. Bukan bisnes yang bangun pagi, gosok gigi, pacak payung, buka meja dan start bisnes. Tak. Bisnes ni, bagi saya bisnes yang agak heavy. Macam mana Tuan yang nampak lebih muda, jauh lebih muda daripada saya ni, mulakan bisnes farmasi ni? Silakan cerita. Sebenarnya saya dulu saya start di awal Okey, pada dulu boleh silakan. Okey, saya adalah pegawai farmasi kontrak untuk KKM yang pertama. Sebelum ni pegawai farmasi semua adalah tetap lah. Tapi saya adalah first batch pegawai farmasi kontrak. Okey, so tahun bila tu? Tahun Disember 2016. 2016, okey. Okey, lepas tu kemudian tak ada rezeki lah. Saya tak dapat sambung government. So saya keluar, saya quit awal, saya join Farmasi Duyung ni lah. Okey, rezeki. Bagi saya rezeki saya masuk Farmasi Duyung ni sebab saya rasa sebelum ni saya pernah praktikal di farmasi dan saya nampak saya sukalah bisnes ni. Tapi masa tu di government, tapi lepas tu rezeki saya quit government, so saya masuk Farmasi Duyung ni. Tapi masa saya masuk Farmasi Duyung ni pada tahun lepas 2019 bulan 5, masa tu Farmasi Duyung ni sangat macam banyak masalah lah sikit. Di company ni dah lama, Farmasi Duyung ni dah lama, dia dah dalam 13 tahun. So 13 tahun bila saya masuk tu, okey, ada macam-macam masalah lah. Ada masalah ketirisan duit, okey, ada cash flow problem, macam-macam masa tu lah. So tapi bila saya masuk tu Farmasi Duyung bisnes ni, so nak cuba buat bisnes. Sebelum tu saya government. Tetapi bila masuk dekat Farmasi Duyung ni nak buat bisnes pula. So saya ilmu tak ada. So saya tanya saya punya partner, okey, Puan Azli dengan Cik Safiza, saya tanya, okey, apa yang kita boleh buat? Macam mana nak buat bisnes? Dulu dalam mind saya promotion adalah buang harga. Itu je. Ni masa saya belajar lah. Ni masa saya belajar. Okay. So dulu Tuan memang ahli farmasi lah. Saya adalah ahli farmasi. So mula-mula daripada kerajaan ambil kontrak pergi ke Farmasi Duyung tu sebagai farmasis lah. Betul Tuan. Dan berapa lama jadi farmasi sebelum ditawarkan menjadi salah seorang board of director, salah seorang pemegang saham? Masa kat government tu dalam 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih di government. Lepas tu saya dapat tahu yang saya tak dapat sambung, saya tak dapat tetap. Okey, daripada kontrak tu boleh jadi tetap. Tapi saya tak dapat tetap. Masa pergi Duyung, masa pergi Farmasi Duyung tu, adakah terus ditawarkan memiliki saham ataupun sebenarnya macam mana bermulanya karier dekat Farmasi Duyung ni? Okey, tu patah balik lama juga. Saya dah pernah bekerja di Farmasi Duyung ni masa saya habis SPM. Okey. Saya kerja situ lah. Masa you restart balik dekat Farmasi Duyung ni terus ditawarkan sebagai pemegang saham. Macam tu ke ataupun macam mana? Macam tu betul sebab masa tu farmasi tu ada macam kita panggil ada banyak masalah lah. Ada kekurangan ahli farmasi,
So partner saya tawarkan, apa kata you join sebab you join Farmasi Duyung ni, tolong kita build up sama-sama. Ni team saya lah, team founder tu. Ada Puan Nati, ada Cik Siti, muda-muda semua. Okay. Alright. Okay. So you ditawarkan untuk suntik tenaga, ilmu, pengalaman dan sebagainya untuk sama-sama memajukan Farmasi Duyung ni. Ya betul kan. So masa you masuk tu, you tengok ada masalah cash flow, masalah leadership ada tak masa tu? Tu paling teruk tu kan. Tak ada dah, paling tu macam masalah leadership tau. Sebab masa tu kita hanya berniaga. Macam Dok always cakap, kita kena bina bisnes. Tapi masa tu kita always berniaga. Kita macam okay, busy, apa nak buat? Okay, kita duduk counter dan buat sale. Always bahagian teknikal. Tapi kita tak fikir jauh. Mana company ni nak pergi. So macam mana kita nak grow team kita. Macam nak create leaders. Macam tu lah. So always bahagian teknikal je. So bila saya dah join, okay. So saya start join Farmasi Duyung bulan 5. Okay. Bulan 8, bulan 9, 2019 tu saya dah bosan lah. Saya tak tahu apa nak buat. Okay, sebab kita promotion tiap-tiap bulan, promotion buang harga. Tapi saya tak naik, sama je. So saya tanya saya punya partner, apa saya boleh buat lagi? Apa yang kita nak buat untuk naikkan sale ni lagi? Macam ni kita nak bantu lebih ramai orang lagi. So tapi macam partner saya kata, cuba cari, saya cakap, cuba tanya orang lain. So saya start cari, saya Google. Saya tengok Gary V punya video. Okay, banyak video. Boleh saya cari bajet lah kan. Kita tengok orang luar, tengok orang luar overseas. Mana nak belajar dengan orang Malaysia? Aduh, macam tu lah tak nak. Okay, lepas tu rezeki. Not my level. Okay, rezeki. Okay, kemudian rezeki saya buka, tengok ada page Azan Osman. Page Dok lah. Lepas tu saya tengok video tau. Saya sebelum ni ada banyak soalan, berpuluh-puluh soalan saya tanya kat saya punya team, okay, saya punya partner, soalan-soalan ni tapi tak dapat jawapan. Saya tanya juga farmasi-farmasi lain pun saya tak dapat jawapan yang saya nak. Tapi saya contohnya tengok apa soalan tu? Contoh apa soalan dia? Okay, contohnya macam promotion kan. Apa sebenarnya promotion ni? Macam mana nak buat promotion? Macam mana nak tarik orang? Lepas tu marketing. Apa benda marketing ni sebenarnya? Marketing, okay, saya dah buang harga, kenapa orang tak datang? Macam tu lah. So banyak lagi macam mana nak tegur team. So, dulu saya tak pandai nak tegur team. Lepas tu macam mana nak growkan bisnes ni. Apa lagi boleh buat. So semua tu tak ada jawapan lah. Saya tak jumpa jawapan tu. So dah masuk dekat, saya tengok video Dok. Lepas tu bulan 9. Masa tu dah habis nak ubah hidup dah rasanya masa tu. Tahun bila? Tahun 2019 ke 2000 bila? Tahun lepas 2019 saya baru join lagi. Okay. Alright, kemudian? So lepas dah habis tu saya tanya bulan 9 kot. Ada tak saya tengok satu video kat IG. So dia tulis situ, saya tak ingat sangat lah. Dia kata PM kami kalau nak kami bantu. So saya pun PM lah. Lepas tu saya dapat PM balik. Ya biasa. Lepas tu buka. Lepas tu dia kata okay tuan boleh tengok dulu video free daripada Richwork. So saya pun tengoklah video tu. Okay. Saya tengok video tu je, banyak dah jawapan saya dapat. Macam-macam. Ni saya tengok ni formula siapa? SIATA kan. So maksudnya the first thing yang you dapat, you komen nak dibantu. Kalau nak dibantu komen lah korang. So maksudnya kita bagi free video dulu. Betul tuan. Macam duk ajar tu. Yes. Rasa. So saya ni adalah salah satu yang rasa tu lah. Saya rasa. So saya sangat suka lah. Lepas tu saya nak lagi tau. Lepas tu dia sampai SIA je. PA tu dia tak bagi. Tu dah. Aku nak yang tu, lebih lagi. PA tu apa? Saya minta video lebih tu. Dia tak bagilah. Lepas tu saya pun lepas tu saya pun cakap lah apa program yang terdekat. Dia kata nak ubah hidup tahun depan 2020. Tu lambat lagi tu. Lepas tu ni program CTM lah. Lepas tu saya tanya, ada tak program yang terdekat?
dia kata kita ada program ZTM pada bulan 10. Betul, pada bulan 10. So saya minta harga lah. So semua dah settle. Saya pun join ZTM, alhamdulillah lah. Saya pun join ZTM. Kemudian apa yang berlaku? Teruskan. Boleh Okay. Boleh. So saya dah join ZTM tu, saya tengok, okay, dari situ macam-macam kelas. Macam-macam ilmu yang saya dapat lah. Lepas tu tiba-tiba ada switch kan, jerit semua. So environment tu sangat macam wow kan. Tak tahu pun. Lepas tu tengok ramai gila orang datang masa ZTM tu. Lepas tu semua adalah usahawan. Dekat situ saya nampak bukan saya seorang je yang berniaga. Dulu dalam mind saya farmasi seorang tu. Kat situ saya jumpa juga Tuan Zahari Harun, okay, dia pun farmasi. Saya jumpa Tuan Ilai Raja, dia pun farmasi juga. Situ saya jumpa banyak. Ni Tuan Zahari Harun ada juga. Okay. Yes. Our Titan. Our Titan betul. Okay. So saya belajar, ada share banyak kat situ. So lepas ZTM tu saya sambung pada MMM pula. Okay, tapi MMM lagi pening kepala kan, banyak macam-macam belajar. So alhamdulillah ni saya rezeki, saya dapat tanya Doc direct macam mana. Saya tanya masa tu tentang apa soalan you masa tu? Magic number kan, magic number. Apa soalan you? Exactly soalan you masa tu. Saya tanya, okay, sebab farmasi, apa magic number yang nak guna sebenarnya? Adalah customer ataupun produk ataupun outlet? Sebab kita ada macam banyak kan magic number. So kalau guna produk, saya ada beratus produk. Kalau guna kita punya staff, macam mana nak kira? So dekat situ Doc kata, you gunakan kuasa membeli. Contohnya kalau adalah kena kira dia kan. So macam kuasa membeli farmasi Duyung ni macam RM16 per customer. Lepas tu Doc kata you kena upkan jadi RM50 per customer. Baru you boleh capai target you. Macam tu. Wow. So kat situ, macam tu lah. So kat situ, siapa yang nak bagi tahu benda tu kat saya kalau saya tak pergi kelas ni? So kat luar memang tak ada dah kan. Saya tak nak dengar apa magic number ni. Dulu company saya Farmasi Duyung ni target pun tak ada. Kita ada target bulanan. Tapi kita tak ada target tahunan. Macam tu. So dekat sini saya belajar magic number lah dengan Doc. So dekat situ saya clear sangat tentang magic number. So saya dah bagi tahu team kita semua dah settle. Tapi saya masuk bulan 10, bulan 11, bulan 12. Tapi sale saya tak naik masa tu. Saya baiki. Tapi tengok sale turun. Tapi macam geram. Kenapalah tak naik-naik ni? Pergi kelas. Buat tindakan dah buat. Tapi kenapa tak naik-naik ni? Lepas tu saya always pegang ayat Doc, iaitu trust the process lah. Trust the process. Kena ingat benda ni semua adalah proses. Nak company yang dah lama. Company yang lama yang banyak sangat lubang, nak repair, nak tampal. So alhamdulillah Januari 2020 kita capai. Sebelum ni tak pernah capai lah 209,000. So sebulan. Sebulan tak pernah capai. Alhamdulillah. Okay, so maksudnya lepas tu? Tak betul. Silakan. Teruskan. Sorry. Okay, sorry. Lepas tu pada Februari kita ada drop sikit sebab kita ada tutup kedai, ada isu masa tu. But then pada March ni alhamdulillah masa coronavirus ni kita dapat bantu lagi ramai orang. So kita break lagi satu rekod kita iaitu 230,000 alhamdulillah pada bulan March. So 2 kali lah rekod tahun ni kita break. So 3 bulan berapa dah sales you daripada bulan 1 sampai bulan Mac total? Dah 659,531. Wow. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Farmasi Duyung. Pemilik usahawan muda. Okay, so bila you mula jadi Spire? Mula yang saya masuk ZTM tu saya masuk sebagai Super Supreme. Lepas tu bila kita dah dapat Doc punya ilmu aura dia tu lain macam, saya tak boleh ni. Saya kena jadi Spire ni. At least Spire. Tak dapat title at least Spire lah. So saya keluar, saya call saya punya partner. Assalamualaikum kak, boleh tak kita join Spire? Sebab saya nampak Doc boleh bawa kita pergi lagi jauh.
Boleh tak? Hari pertama tu. So saya pun DM, lepas tu saya punya partner kata okay, kita join lah supaya kita tengok macam mana. Lepas tu alhamdulillah saya dapat join Spire. Saya start join Spire lepas ZTM lah. So MMM tu dah Spire dah. Apa pengalaman you sebagai ahli Spire? Ahli Spire. Pengalaman memang terbaik tu kan. Nak circle lah. Bagi saya circle lah. Dekat circle ni kita ada Facebook group Spire. So kat situ tengok sale, report setiap minggu kita tengok apa dia orang punya win, apa dia orang punya sale target dia macam mana, dapat ke tak, apa yang things to do dia orang. So kat situ saya dapat banyak input walaupun daripada group tu sendirilah. Macam tu. Okay, teruskan. Sorry, teruskan. Saya jumpa kawan-kawan jugalah ramai kawan saya. Start kenal lah, kita start kenal. Macam tu lah. I see. Okay, apa dari segi sales punya improvement 2019 versus bulan 1, bulan 2, bulan 3 tahun 2020, adakah ada peningkatan? Ada peningkatan dalam 200,000. 2017, 18, 19 kita punya sale dalam 400,000 saja. Tahun 2020 Januari sampai Mac dah 600. Bolehlah lebih buat raya kan. Betul. Alhamdulillah. Tapi kita masih dalam proses perbaiki lah. Banyak lagi nak repair. Sebab bisnes tu dah 13 tahun. Isu ramai orang, dia macam ni metafora dia. Metafora dia adalah kereta baru dan kereta yang lama. Kereta lama, bila kita nak refurbish balik, kita nak perbaharui dia, ada banyak part yang nak kena tukar. Part-part tu maksudnya cash flow nak kena repair, leadership nak kena repair, direction nak kena repair, visi misi nak kena repair. Banyak benda nak kena repair. Kereta baru ni tak ada banyak masalah sangat. Tapi kalau tak repair, tak jaga pun akan rosak juga. Betul. Mungkin lagi teruk, accident terus hancur kereta tu. Mungkin. Kan? Betul. Jadi, itulah sebenarnya bisnes. Kan? Betul kan saya kalau saya salah tuan? Adakah itu pemahaman you juga? Betul sangat tuan. Sebab tu saya suka bila you petik tadi trust the process tu. Sebab ramai orang tak ada kesabaran tu nak mengharapkan magic. Hari ni datang nak ubah hidup ataupun tengok live kita sekarang ni, besok dah kena berjaya dah. Kalau tak berjaya maknanya besok tak betul apa mereka buat. Besok dah jutawan. It doesn't work that way. Betul tuan? Okay. I think it's very very good sharing malam ni. But somehow saya nak ucapkan tahniah lah pada tuan because for the past few months dapat capai sampai 600,000. Berapa sales that you are looking forward this year dalam keadaan mentoring you, dalam keadaan yang tengah berlaku sekarang ni? Apa you punya target untuk tahun 2020 ni? Okay, tahun lepas sampai bulan 10 ZTM kita tak ada target tahunan. So saya pun tak tahu. So saya create je. Tahun 2019 saya nak target 2 juta. Okay, saya letak je lah nombor tu. Alhamdulillah capai. Capai juga. Okay, so 2020 ni saya target insyaAllah 4 juta lah. Saya target 4 juta. 4 juta. Sebab apa? Sebab Dok kata nak bubuh target yang bila kita sebut je pening kepala. Tu target lah tu. Kalau tak pening kepala tu tak target. Tu bukan target. I betul. See. Aduh, rupanya banyak yang Dok ajar rupanya. Banyak sangat. Tak. Kalau saya jenis menulis, semua benda Dok cakap saya akan tulis. So saya dah ada 5 ke 6 lah buku besar-besar macam ni. Macam ni. Adakah sebenarnya bila you dapat ilmu sebenarnya you boleh turunkan kepada staff you boleh turunkan pada team you, adakah mereka pun ada perubahan juga? Sangat tuan, sangat. Kat perubahan team, dulu team kita, Farmasi Duyung ni, kalau customer masuk, kita hanya greet, cek apa tuan? Cek apa pakcik? Cek apa? Tapi Dok kata kena greet. Bukannya tanya soalan, bukan. Kita kena greet. Greet tu adalah selamat datang, selamat pagi, Assalamualaikum. So start ZTM tu saya cakap kat team saya, kita kena greet, bukannya tanya soalan. So tapi sebab team ni dah lama, team saya dah lama, so saya pun orang baru, so nak buat
pembaharuan yang baru macam tu susah sikit ambil masa. So hanya untuk ucap selamat datang tu saya terpaksa ambil masa dalam 1 hingga 2 bulan hanya untuk cakapkan selamat datang. Macam tu. Selamat datang. Tapi saya yang kena buat dululah, walk the talk kan, macam Dok kata, walk the talk. Betul. You nak tahu sesuatu tak? Ya tuan. Sekarang ni Dok tengah tengok live ni. Oh okey. Dan Dok cakap, you patut capai 5 juta. Oh, okey, boleh insya-Allah. InsyaAllah. Pening kepala, target. Betul. So, you ada berapa bulan lagi? Ada like 9 bulan lagi to go. 9 bulan. So, change your magic number balik, readjust balik magic number. Dan Okay, pastikan baik. capai 5 juta. Dan jumpa kami dekat Titans. Ini InsyaAllah bagi dia dekat you. I sampai kepada you. Saya target insyaAllah. You patut 5 capai juta, 5 juta. Yes. 2020. Amin insyaAllah. Okey tuan, apa pesanan tuan pada audiens kami? Pesanan you sebagai seorang business owner. Saya, okey, pada semua, kalau kita nak buat sesuatu ni, kita kena ada ilmu. Okey? Nak buat sesuatu ni, kalau nak cepat sampai, nak cepat capai, nak cepat dapat apa yang kita nak ni, senang kata kena ada cikgu lah. Cakap sekolah kan, kita ada cikgu, lepas tu kita pusat tuition lagi. So kita bila ada cikgu tu, kita senang dapat apa yang kita nak. Tanya je, tanya ataupun tengok je apa yang cikgu tu ajar, kita akan dapat. Saya ramai kawan saya yang formasi kontrak, keluar government dan masuk retail farmasi. So diorang keluar daripada government, masuk farmasi, masuk dunia bisnes. Ilmu tak ada. Ilmu bisnes tak ada. So saya jumpa kawan saya, dia pun pening kepala. Macam mana nak buat. So saya share sikit apa yang saya belajar kat dia. Dia punya mind tu macam terbuka. Macam tu. Business tu macam tu lah. So bagi saya cari ilmu, cari mentor. Cari siapa yang bantu. Senang kata join je lah belajar dengan Dok. Senang. Kalau nak belajar lah, sebab belajar ni orang tu sendiri kena ada komitmen lah tuan. Betul. Dia sendiri kena ada komitmen, dia ada sendiri percaya pada proses tu. Trust the process tu. Trust the process. Tapi ramai juga sebenarnya mula datang ke Richard tak percaya apa-apa pun. Malah ada yang datang tu skeptikal sebab kena paksa datang. Tapi kalau tak try tak tahu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi sangat penting sebenarnya untuk kita rasa. Hari ni pengalaman, adakah tuan join MMM online pagi tadi? Oh, join tuan. Saya memang specifically cuti hari ni sampai Isnin lah. Kalau cuti saya nak fokus. Apa pengalaman you so far yang you boleh ceritakan tentang you punya pengalaman pertama join MMM online? So MMM online bagi saya kalau saya lah personal, saya lagi suka dengar Dok kata kat depan tu. Sebab kalau dewan ada rasa semua kan. Tapi kalau online ni still bagus sebab saya boleh fokus dengan selesa je lah. Macam tu saya boleh saya nak baring ke apa boleh kan. Lepas tu lagi cepat dapat lah. Macam tu. Okay, so segi konten, adakah benda tu adalah relate dengan keadaan semasa? Oh, sangat relate lah tuan. Sangat relate lah. Sekarang ni coronavirus kan. Macam untuk farmasi, Dok banyak share macam sekarang ni ekonomi krisis. So ramai bisnes yang tenggelam. Tapi alhamdulillah bisnes saya tengah terbang sekarang. So Dok ada kata kalau bisnes-bisnes yang bagus ni, yang boleh operasi ni, macam mana you nak buat dia lagi terbang lagi jauh ataupun continue terbang. So dari situ mula saya macam kadang selesa sikit dalam masa saya relax tu dengar Dok kata kalau dah bagus ni macam ni you nak jauh pun lagi. So dekat MMM hari ni saya belajar tentang story yang paling saya nak buat lepas ni, insyaAllah lah, pasal story. Dok always cakap story kan. Share kat orang biar orang tahu kesusahan kita, macam mana kita start. Yes it is. Alright, well done. Terbaik. Terima kasih banyak tuan atas sharing malam ni. Saya percaya ada ramai yang belajar sangat banyak malam ni. Tapi somehow ada homework nak kena buat, jangan lupa untuk buat homework. Homework tu penting. Terima kasih kepada tuan. Saya doakan tuan kaya dan berjaya dan tolong capai 5 juta tu insya-Allah. Okey, terima kasih tuan. Insya-Allah amin. Kalau Dok sendiri yang cakap you boleh capai, you patut capai, sebenarnya you boleh capai. InsyaAllah.
Amin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Assalamualaikum.